Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan teruskan kitab kita pada bab yang berikutnya, bab 34, Babu ma jaa fi kaifiyati kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkaitan dengan cara ucapan atau cara berbicara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ni ada beberapa benda yang akan diterangkan. Antaranya adalah gaya percakapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga adab-adab apabila kita berbicara dengan orang lain. Yang pertama adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas dan tidak tergesa-gesa. Hadis yang pertama adalah yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Katanya, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hadha, walakinnahu kana yatakallamu bikalamin bayyinin faslin yahfazuhu man jalasa ilaihi." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bercakap dengan laju seperti kamu semua. Beliau selalu bercakap dengan jelas dan terperinci, sehingga orang yang mendengar dapat menghafal apa yang mereka dengar. Perkataan as-sard dalam hadis tadi itu maknanya adalah cakap dengan gaya yang bersambung-sambung atau cakap yang macam ada unsur tergesa-gesa, macam cakap cepat, macam cakap kalut, macam cakap laju sangat. Pasal apa? Sebab cara cakap macam ni boleh pertama menimbulkan kekeliruan pada orang yang dengar, dan juga orang yang dengar tu dia susah nak faham apa yang orang cakap tu. Nabi SAW bila dia cakap ni, perkataan Nabi tu sangat jelas dan sangat luar biasa, dan sangat orang dengar cakap Nabi tu dia boleh hafal cara Nabi cakap tu, sebab tak kalut, tak kelang-kabut, tak cepat sangat, tak bersambung-sambung macam tu. Hadis ini asal dia didengari oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mana dia duduk dalam rumah sahabat-sahabat, antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sedang riwayatkan hadis dalam keadaan laju dan dalam keadaan yang cepat perkataan dia. Kiranya setelah daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha sembahyang, terus dia cakap. Dia kata dia dengar apa yang orang cakap tu di sebelah rumah je. Cara hampa cakap, cara hampa riwayat ni tak macam Nabi. Nabi SAW bila cakap, dia dalam keadaan yang sangat jelas, sangat teliti apabila dia cakap tu. Dia tak cakap terlalu laju sangat. Bila cakap laju ni, macam kita kata lah, orang tak boleh nak fokus. Sebab tu bila Nabi SAW cakap, Nabi takkan cakap macam tu. Nabi cakap satu-satu dengan jelas supaya orang dapat tahu apa yang nak Nabi SAW cakap lah. Jadi daripada hadis ni, kita jangan gopoh-gapoh bila kita cakap sesuatu benda. Terutama kita nak cakap satu-satu benda tu apabila kita sedang marah
atau kita sedang terlalu seronok sangat. Jangan cepat buat keluar kata-kata tu. Kadang-kadang kita marah ke orang, kita cakap satu benda, mungkin lepas kita reda marah kita tu, kita jadi terfikir. Sebab apalah aku jadi laju sangat bercakap benda aku tu. Cakap tak fikir. Ataupun janji dengan orang masa terlalu seronok. Seronok sangat, dia kata tak apalah. Saya buat ni, saya buat tu. Masa bila? Masa terlalu seronok sangat. Baru dapat jawatan, janji yang tu, janji yang ni. Lalas tak boleh nak tunai. Satu masalah agak tu. Maka, cakap kita tu kena jaga. Dan Nabi SAW, tengok hadis yang berikutnya, hadis yang nombor 2 tu, kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata thalathan litu'qala anhu. Adalah Nabi SAW apabila Nabi cakap, Nabi akan ulang perkataan itu sebanyak 3 kali supaya dapat difahami oleh orang-orang yang didengar. Baik. Maksud perkataan Sayyidina Anas bin Malik ini ialah bukanlah semua benda Nabi jenis cakap 3 kali. Contohnya, kita main ceramah kat masjid, kita kata, saya ikut sunnah Nabi. Macam mana? Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, Alhamdulillah. Jadi pening lah orang. Lambat hang jadi cakap macam ni. Kami nak balik, hang ulang cakap tu 3 kali sebab apa? Yang ni sunnah Nabi. Kan macam tu. Maksud 3 kali ni adalah ada benda-benda yang penting Nabi SAW akan highlight tu beberapa kali. Kerana apabila kita cakap pertama kali tu, biasanya kita nak bagi orang faham. Kali kedua bila kita cakap tu, cakap balik benda yang sama, kita nak bagi orang ingat. Dan apabila kita cakap kali yang ketiga tu, kita nak bagi orang tafakur dan orang boleh menilai dan kritis perkataan tu. Dan dia boleh teliti, dengar elok-elok, nak ikut apa yang benda yang orang cakap tu. Tu tujuan kita cakap benda tu sebanyak beberapa kali. Jadi, kadang-kadang kita pernah dengar hadis Nabi SAW, Nabi kata, hampa nak tahu tak dosa besar tu apa? Mula-mula Nabi macam sandak kat tiang. Nabi kata dosa besar tu, yang pertama adalah syirik dengan Allah. Yang kedua tu adalah derhaka pada 2 ibu bapa. Yang ketiga, syahadatuz zur. Adalah penyaksian palsu. Masa cakap syahadatuz zur tu, Nabi yang sandak tadi tu, Nabi berdiri. Maksudnya Nabi straightkan badan, tak sandak lah. Nabi ulang syahadatuz zur, syahadatuz zur. Nabi ulang beberapa kali. Sebab nak abang kata benda tu sangat penting. Saksi yang palsu tu boleh menyebabkan orang tu jadi, bila Nabi SAW ulang beberapa kali, kita tahu benda tu benda yang sangat penting. Sahabat pun tahu, kita yang tengok riwayat pun tahu. Allah Subhanahu Wa Taala begitu juga dalam Quran. Allah ulang-ulang satu benda tu beberapa kali. Contohnya, penciptaan langit dan bumi oleh Allah. Banyak kali Allah ulang benda yang sama. Sebab kaedah menyebut, kullama karrara qarrara. Setiap kali kita ulang benda tu, maka dia akan lekat dalam ingatan kita. Macam iklan lah tuan-tuan, tengah tepi jalan kan. Kita tengok fast food buat iklan. Kita tengok dalam handset kita, kalau kita tengok Facebook ke, dia main iklan dia lagi, dia main iklan tu. Berkali-kali dia main iklan tu, sampai kita rasa kalau kita pergi pasar raya, kalau kita pergi kedai runcit, kita nak beli sabun, kita cari jenama tu. Sebab dia selalu iklan dekat kita, dia ulang-ulang dekat kita. Sampai kadang-kadang cara iklan tu jadi siulan mulut kita. Kita jadi macam duk main-main pula. Dulu tuan-tuan ingat ada seorang kita kata gergasi kosmetik di negara kita. Laki pun ada, perempuan pun ada. Masing-masing ada tagline dia sendiri. Dia ulang. Sampai tagline tu diguna oleh penceramah dalam ceramah, cakap-cakap orang buat lawak. Jadi benda tu dah jadi sebati dalam diri orang sebab dia ulang, dia lekat. Agama sama juga. Bila kita ulang, dia jadi satu benda yang baik. Jangan tanya sebab apa kita ulang azan tiap-tiap hari 5 kali. Sebab bagi peringatan kepada kita. Jangan tanya sebab apa Fatihah sahaja kita ulang. Sebab nak bagi peringatan pada kita. Sebab isi dalam tu adalah isi yang penting. Quran benda yang sama. Ulang. Kita ulang baca Quran. Setiap kali kita baca Quran, Allah bagi satu benda baru dekat kita. Sebab tu suruh ulang.
Sebab ulang ni dia satu benda yang sangat baik. Orang hafal Quran ke, hafal hadis ke, dia akan ulang-ulang. Bahkan ulama-ulama dulu bukan sekali dia baca kitab, bahkan berkali-kali. Sahih Bukhari baca sampai 1000 kali, Sahih Muslim baca sampai puluhan kali, supaya dia boleh jerak masuk. Dan Nabi SAW bila cakap satu benda yang penting, Nabi akan highlight beberapa kali. Dan kaedah Nabi ni dia sangat luar biasa. Kerana bila Nabi SAW cakap ni atas nama pemimpin, dia ada satu benda yang kita panggil ketenangan. Pemimpin ni yang paling penting, kalau bahasa kita, dia tak boleh gopoh-gapoh. Atau orang Pulau Pinang kata tak boleh cempera. Kalau orang cakap satu-satu dengan kita, kita tak boleh jadi balas balik, kita jadi mencarut balik, maki balik. Yang tu pemimpin dia tak boleh macam tu. Dia kena cool dan tenang. Banyak peristiwa yang datang pada Nabi SAW yang mana baginda SAW diserang. Tetapi Nabi SAW dalam keadaan yang begitu senang dan begitu tenang. Contoh, pernah berlaku pada Abu Jahal dan pernah berlaku kepada beberapa orang pemimpin-pemimpin Quraisy ketika itu. Mereka pakat sama-sama mereka. Apa mereka kata? Mereka kata, boleh tak siapa-siapa di kalangan kita yang pandai sikit bab berkaitan dengan apa? Yang pandai sikit bab berkaitan dengan syair ke, ataupun dia ni pandai berkaitan dengan dukun, pawang apa-apa, boleh sihirkan apa. Ada tak siapa-siapa? Sebab kita ni macam penat sangat dah dengan Muhammad ni, kita dah macam penat sangat dengan dia. Maka dalam ramai-ramai bangun seorang lelaki nama dia Utbah. Utbah ni dia kata, aku ada sikit-sikit info berkaitan dengan ilmu-ilmu ni semua, aku ada sikit. Mai aku pergi jumpa, dan kalau bahasa kita, mai aku pergi maki Nabi, sungguh-sungguh lah. Tugas tu bagi kat aku. Dia pergi kepada baginda Nabi SAW. Dia pun kata perkataan yang mula-mula sekali, Ya Muhammad, anta khairun am Hashim. Wahai Muhammad SAW, aku tak mau cakap banyak kat hang lah. Aku nak tanya, hang bagus ke? Tok Wan hang Hashim tu yang bagus sekali. Tak antara empat orang siapa bagus? Aku nak tanya tu. Nombor 2, aku nak tanya kat hang, anta khairun am Abdul Muttalib. Aku nak tanya, antara hang dengan Abdul Muttalib, siapa lagi bagus? Anta khairun am Abdullah. Kamu baik ke atau bapa kamu lebih baik? Maknanya agama yang hang bawa ni, kami tak pernah tengok dulu-dulu orang buat benda macam ni, kami tak pernah tengok. Hang ni macam pelik lah, special lah, bawa Islam lah, yang tu lah, yang ni lah. Maka kata dia lagi, sebab apa hang duk kutuk agama-agama kami dan Tuhan-Tuhan kami? Fa in kunta innama bikar ri'asa, kalau kamu ni buat semua benda ni, atas kamu ni nak kepimpinan, kami boleh cari pada kamu supaya kamu boleh jadi pemimpin. Kalaulah kamu buat semua benda ni, atas kamu ni nak orang perempuan atau nak kahwin, apa kata dia? Zawwajnaka 10 niswatin takhtaruhunna min ay abiyati Quraisyin syi'ta. Kami boleh pergi cari 10 orang perempuan yang paling elok, paling cantik anak dara dalam rumah-rumah anak orang Arab ni, kami boleh bagi pada kamu. Kalau nak kahwin lah. Kalau nak duit, jama'na laka min amwalina, kami boleh cari semua duit-duit kami boleh bagi pada kamu. Macam-macam lah. Dia kata kat Nabi SAW, yang tu, yang ni, dia maki, dia macam kata sungguh-sungguh lah. Sepanjang Utbah cakap dengan Nabi SAW, Nabi diam je. Nabi tak cakap apa pun dengan dia. Sehingga akhirnya, Nabi SAW sakitun la yatakallam. Falamma faragha, qala SAW. Dia main-main, cakap. Habis dia letih cakap dah. Nabi kata, ada apa-apa nak cakap lagi? Tak ada lah. Sekarang dengar aku cakap pula. Nabi kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nabi baca surah Fussilat. Ayat 1 sampai 13. Di akhir ayat tu, apa yang berlaku? Kata Nabi SAW, ayat, faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Kalaulah kamu berpaling daripada ajaran Islam, kamu akan kena azab seperti mana yang dikenakan pada kaum Ad dan kaum Samud. Utbah ni
Tadi duk maki, duk cakap semua lebih kurang. Dia jadi macam mana kucing. Tadi nampak jerimau. Terus jadi macam miau-miau. Dia jadi macam di kali belakang. Dia jalan pergi. Sampai geng-geng Abu Jahal kumun dia lah. Dia pun kata macam mana ni. Cerita Sat apa jadi tadi. Hang pi tak maki dia. Jumpa tak dia. Hang maki tak dia. Hang marah tak dia. Hang kan pandai. Hang kata nak ambil perbuatan tu hang nak buat. Maka kata Utbah, aku pi. Aku jumpa dia. Aku cakap dengan dia. Lepas tu. Abu Jahal terujar kan. Macam mana? Jadi apa? Lepas tu dia dah cakap dengan aku. Tapi aku tak tahulah apa dia cakap. Cuma yang aku ingat, kalau kita lawan dengan dia, dia kata kita akan kena azab macam kaum Ad dengan kaum Samud. Aku rasa kita tak payahlah lawan dengan dia. Abu Jahal punya bara kat dia. Dia kata celaka hang. Hang satu Arab, dia satu Arab. Aku hantar hang, so cakap dengan dia. Dia cakap Arab, hang balik main kat aku, hang kata aku tak faham dia cakap apa dengan hang. Kerana bahasa Nabi SAW tu sangat luar biasa. Nabi tak kelang kabut untuk nak marah orang sama macam tu juga. Bila pemimpin dia ada satu cara ketenangan apabila dia cakap. Macam tu. Kata Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada pakcikku Hindun bin Abi Halah. Beliau adalah orang yang mengetahui banyak perkara mengenai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, sifli mantiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasil al-ahzan. Adalah Nabi SAW ini, apabila dia kata cerita dekat aku macam mana cara Nabi cakap, maka kata Sayyidina Hindun radhiyallahu an, Nabi SAW ni adalah orang yang selalu bersedih, yakni semasa mengadu kepada Tuhan dan menyaksikan kebesarannya, bukan kerana keduniaan. Nabi SAW sentiasa dalam keadaan sedih ni, maknanya adalah apabila Nabi SAW berseorangan atau bila Nabi tak berbicara dengan orang, nampak bila saja-saja Nabi duduk ni, nampak macam muka Nabi ni macam selalu sedih je. Ada keadaan. Masa khutbah, Nabi SAW merah mata dia, merah muka dia, tinggi suara dia, macam orang nak bagi peringatan general perang. Ada kalanya Nabi SAW jumpa sahabat, Nabi akan bermesra, senyum, gelak. Sayyidina Jabir baru masuk Islam, Nabi rajin senyum kat dia. Banyak sahabat-sahabat kata aku kalau jumpa Nabi, Nabi akan selalu senyum je. Menunjukkan bahawa, kata ulama juga, Nabi SAW ni orang yang jiwa yang sangat kental. Walaupun dalam hati dia banyak benda duk fikir, selalu sedih duk fikir umat ni, tetapi boleh mengukir senyuman di muka baginda SAW, padahal di hati ni ada banyak benda yang duk fikir juga. Fikir pasal apa yang sedih sangat tu? Fikir pasal umat ni dalam keadaan kesedihan, dalam keadaan kesedihan. Baik. Yang kedua, mutawasilul ahzan, daimal fikrati laisat lahu rahah. Dan Nabi SAW ni selalu dia berfikir dan jarang kita tengok Nabi SAW ni dalam keadaan yang istirahat, dalam keadaan enjoy, dalam keadaan seronok, dalam keadaan tak. Ada masanya maknanya Nabi ni nampak macam ada benda misi yang besar yang Nabi duk fikir. Macam mana umat yang jauh daripada Islam boleh mai dekat Islam. Yang tu je cara Nabi SAW yang fikir tu. Tawilah sakti, dan panjang dia punya diam tu lebih banyak. Jarang Nabi SAW ni asyik cakap tak berhenti je. Kadang-kadang Nabi cakap ni nama dia Jawami'ul Kalim. Nabi cakap tu dalam keadaan yang hadis tu pendek, tapi maknanya sangat luar biasa. Contohnya apa dia? Innamal a'malu binniyat. Nabi pendek je. Hadis-hadis yang panjang-panjang tu kadang-kadang bukan Nabi yang cakap. Kadang-kadang tu apa yang ada juga hadis yang panjang, bab Dajjal dan sebagainya.
Tapi kebanyakan orang yang riwayatkan hadis tu, jadi macam ni, aku dalam perjalanan jadi macam ni dengan Nabi, jadi macam ni. Dia riwayat cerita berkaitan dengan Nabi SAW. Adapun Nabi ni dia jenis orang yang tak banyak berbicara. Cakap benda yang penting-penting. Kan Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan pada hari akhirat, sama ada dia cakap benda yang baik atau dia tak ada satu benda baik yang nak cakap, baik dia diam sahaja. Jangan masuk campur dalam benda-benda yang tak kena mengena dengan dia. Macam sekarang ni kan, tuan-tuan tak? Perbetui sikit lah kat tuan-tuan. Mereka banyaklah di internet lah apa semua. Semayang berjarak ni, sebenarnya bila kita semayang berjarak macam ni, sebenarnya kita mengubah Islam. Dalam WhatsApp ni lah, macam-macam lah. Yang ni ikut sunnah WHO. Yang ni Dajjal yang ajak. Macam-macam lah tuan-tuan. Semayang berjarak saf ni. Tuan-tuan, saya nak abang, jarak saf ini bukan kita je di sini yang buat. Jarak saf ni seluruh dunia buat. Mekah Madinah buat. Mekah Madinah kami tak mau ustaz, depa pikap macam lain. Kami tak mau rujuk depa sebab depa geng lain. Tak apalah geng lain. Kita bagi tahu Masjid Al-Azhar pun semayang jawab macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan nak bagi tahu semua ulama-ulama Azhar ikut Dajjal gitu. Weh, agak-agak lah nak cakap pun. Benda ni tuan-tuan, bukan kita yang minta. Cuba angkat tangan, siapa apply untuk dia kena COVID ni online, minta ke Allah Ta'ala ada? Daftar online? Tak ada lah tuan-tuan. Ini ujian Allah bagi. Maka pihak mufti kita di Malaysia ni, di negara kita, pikir-pikir, berdasarkan pada ayat Quran, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun, bincang dengan orang-orang yang terlibat dan sebagainya, maka print bawa keluar keputusan JAKIM dan sebagainya, semayang berjarak sikit. Bukan tak bagi semayang. Boleh. Jangan bawa hadis masa sihat dan hadis masa sakit gabung, tak kena lah tuan-tuan. Orang semayang sihat, dia semayang macam biasa. Orang semayang masa sakit, dia semayang atas kursi. Boleh tak kita kata, hang semayang sujud tak kena kat tanah, hang bida'ah, hang tak ikut sunnah, hang rosak, hang bagi rosak Islam, hang bagi rosak semayang. Macam-macam kata dia. Dia kata aku sakit, aku nak semayang macam mana? Bila orang tu sakit, dengan keadaan sakit dia semayang juga, Allah bagi pahala kat dia yang lebih baik pada semayang. Apa yang kita buat tu dia dapat pahala berlambak lah tuan-tuan. Sebab usaha dia nak semayang juga. InsyaAllah pahala dia semayang duduk, dia dapat pahala sempurna semayang berdiri. Sebab selama ni dia semayang berdiri. Kan dua keadaan sahihan muqiman. Dalam hadis dari Imam Muslim, kalau dulu kita dah rajin semayang, apabila kita sakit, bila kita semayang dalam keadaan tak sempurna, Allah bagi pahala sama macam kita sihat, pahala semayang dia. Masa tak musafir, kita rajin semayang. Tak musafir, kita rajin semayang macam biasa. Tapi masa musafir, banyak amalan-amalan sunat kita terlepas. Allah bagi pahala dekat kita. Disebabkan dua benda. Satu, ketika kita musafir, dan ketika kita sakit, Allah bagi pahala kat dia. Dan hukum ni tuan-tuan, dia boleh berubah-ubah. Akidah dia tak boleh berubah. Allah tetap Allah yang Esa. Nabi SAW tetap Nabi terakhir. Benda lain boleh ubah? Boleh ubah. Tuan-tuan tahu tak, Nabi SAW punya ambil berat semayang jemaah. Di hujung-hujung usia Nabi SAW, Nabi mai semayang dalam keadaan jalan, hatta lahu khattun fil ardi, sehingga ada line dekat tanah. Sebab Nabi jalan tak larat seret kaki. Jalan tak larat seret kaki. Punya bersungguh. Beberapa kali Nabi pengsan ambil semayang. Nabi mai juga semayang berjemaah. Bila? Hari biasa. Tapi Nabi yang sama juga ajak kita, sallu fi buyutikum. Semayanglah kat rumah hampa. Bila ada sesuatu benda, hujan, panas dan sebagainya, Nabi arahkan semayang di rumah. Boleh berubah. Dulu tuan-tuan, Nabi tak bagi orang ziarah kubur.
Kemudian Nabi bagi tak? Bagi. Awak tak bagi. Dulu awal-awal adat jahiliah tu kuat. Suka ni koyak poket ni, pukul kepala, entok-entok ni apa, koyak baju. Sebab tak boleh terima orang sayang tu meninggal. Tak boleh. Lama-lama okey, orang Islam semua dah okey dah. Nabi kata apa? Fazuruha. Sekarang boleh ziarah kubur, tak apa. Fa innaha tuzakiru akhirah. Kerana perbuatan itu boleh ingatkan kamu tentang akhirat. Jadi apabila hukum berubah-ubah, bukan sebabkan kita minta kita semayang berjarak. Jangan bawa lah hadis Nabi SAW kata, siapa semayang berenggang syaitan masuk. Jangan bawa hadis tu ketika kita sihat dan sakit. Dua situasi yang berbeza. Tuan-tuan, semayang masa sakit macam ni, dalam COVID ni, semayang Jumaat terutamanya, lebih berlambak pahala daripada hari biasa. Sebab ni, Pak Long ni kalau tuan-tuan tak bawa ni, kena pergi ambil balik. Tak ada kena bayar tau ni. Ni sejadah. Kalau tuan-tuan tak bawa, AJK tak bagi masuk, kena duduk luar. Kena pergi ambil sejadah, baru boleh masuk semayang dalam ni. Dan yang lebih penting, main semayang awal. 12.30, dah ada kat masjid. Boleh baca Al-Kahfi, boleh niat itikaf. Dulu 1.20 nak makan cendol. Lambat main semayang. Duduk dalam masjid. Nak main lambat tak berani. Takut tak boleh masuk dalam. Kena duduk luar. Kena warga asing pula main lah. Budak-budak pun boleh main pula. Memang duduk luar terus ya. Dia main awal. Mau tak mau muka com pun kena main kat semayang awal. Boleh pahala kat dia. Maka janganlah cepat kita kata yang ni semua sunnah WHO lah, Dajjal lah, apa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Elok-elok boleh semayang, main je lah. Bukan ada apa pun nak pakai benda ni, bukan nak susah pun. Pakai je. Semayang berjarak itu dalam suasana sekarang ni bukan bermakna merongkai atau merosakkan agama. Jangan cakap begitu, sebab kita jangan tengok satu je hadis. Ada berlambak lagi hadis Nabi SAW. Al-Muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang Islam adalah orang yang selamat atau mudahkan orang lain. Mulut dia tak menyusahkan orang. Lidah dia tak menyusahkan orang. Tangan dia tak menyusahkan orang. Ustaz, kami main semayang dekat-dekat ni bukan susah pun. Kita tak susah lah. Tu doktor-doktor duk susah tu. Duk tak larat perah baju dah. Saat-saat 2 orang masuk. Saat-saat 40 orang masuk. Saat-saat 3 orang masuk. Saat-saat 7 orang masuk. Nurse, doktor, beku, cuti-cuti semua. Tak boleh pergi mana. PKPB nak main ni, kita boleh duduk di rumah, duduk relax dengan keluarga semua. Doktor, nurse semua kena duduk di tempat kerja. Nurse boleh babai je anak dia, tak boleh. Tentu ingat suka ke polis, abang-abang polis kita nak jaga tengah jalan, tengah panas. Tentu ingat dia suka. Dia pun ada keluarga, dia pun ada anak, dia pun nak rehat macam kita. Mudahkanlah orang. Kita mudahkan orang, Allah mudah kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Kita bantu orang, Allah akan bantu kita. Dunia Allah bantu, akhirat Allah bantu. Selagi peraturan tu adalah peraturan yang tidak bercanggah dengan syarak. Bukan tak bagi semayang, tutup pintu terus. Tak, boleh main semayang. Semayang cakap-cakap macam tu. Okey, tak ada masalah. InsyaAllah Allah mudahkan untuk kita. Ingat, sakit ni ujian Allah bagi kat kita. Selagi kita boleh usaha amalkan Islam ketika dalam sakit, lebih banyak pahala Allah bagi pada kita dan ganjaran Allah bagi selayaknya. Maknanya saya nak bak, kerana isyak dah ni, janganlah bebai. Janganlah main masjid. Kalau ahli jawatan kasar suruh pakai, kita marah. Yang ni rumah Tuhan. Banyak tempat saya pergi. AJK duk kata, dia pun marah, bebai. Ni rumah Tuhan ni, saya nak main semayang Jumaat ni, apa sejadah-sejadah apa ni, face mask apa ni, yang ni semua Yahudi lah apa semua, tepi aku nak pergi semayang, terajang meja-meja semua. AJK kata, abang kami tak ada masalah. Tu dia ada abang polis tu, kalau abang ada 1,000, abang bagilah kat dia. Tak, saya bukan nak marah sangat. Landan. Tadi macam bebai sangat, dah tahu 1,000 nak hilang, dia pun jadi baik gitu ya. Mailah, tak payah susah ke orang lah. Sebab ahli jawatan kuasa, dia pun ikut arahan juga. Jabatan agama ikut arahan juga. Jakim bagi tahu apa, dia bagi tahu. Bukan dia pandai-pandai, petang-petang mufti-mufti ni tak saja-saja reka. Jom kita tutup masjid, jom kita semayang berjarak, baru padan muka orang tak boleh main semayang. Takkan macam tu. Kita ada bidang kita tumpu bidang kita. InsyaAllah kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan penyakit ni, jangan mai dah dekat kita. Virus ni dia jauh,
Nanti insya-Allah kita boleh semayang macam biasa balik satu hari nanti insya-Allah. Baik. Insya dah. Okey. Jadi tuan-tuan, kita dah insya, nanti kita akan sambung. Bulan depan tak ada dah. Kita akan sambung sekali lagi satu lah kan. Kalau dia ada pengumuman baru ada pula lah. Kalau tak ada pengumuman baru, kita sambung dalam siri-siri akan datang nanti insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.